Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallim adada khalqik. ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا kami semua rida Allah Tuhan kami wabil islami dina kami semua rida Islam cara hidup kami Wabi Muhammadin Rasulah dan kami redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Kita bersama dengan 65 orang sahabat melalui sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha hafizahullah. Semoga Allah Taala memberi manfaat kepada kita semua dengan ilmu dia di dunia dan di akhirat. Kita sampai pada sahabat yang ke-16. Nama beliau Sayyiduna Adi bin Hatim At-Ta'i. Nama beliau ialah Sayyiduna Adi ibn Hatim At-Ta'i. Beliau adalah seorang raja. Salah seorang raja kepada kabilah besar di semenanjung tanah Arab. Kabilah Tai'. Ayah beliau sangat terkenal, iaitulah Hatim At-Ta'i. Setelah ayah dia meninggal dunia, maka anak lelakinya yang bernama Adi menjawat jawatan raja ketika itu. Dan Adi bin Hatim ini mendengar dakwah Nabi sekian lama bahawa muncul seorang lelaki yang mengaku bahawa dia utusan Allah di sebuah negeri bernama Yathrib, Madinah hari ini. Sejak 20 tahun. Maksudnya sejak daripada Nabi di Mekah, kemudian sampai Nabi berada di Madinah, sampailah tahun ke-9 barulah hidayah masuk ke dalam hidup dan jiwa Adi bin Hatim. Jadi sebelum tu Adi bin Hatim ini dia dengar dah kedudukan Nabi semakin tahun makin berkembang, makin bertambah, kedudukan Rasulullah semakin kuat dan dia tak suka sebab dia raja, dia boleh buat keputusan apa saja yang dia nak dan setiap kali berlaku peperangan di antara kabilah ini, kabilah beliau dengan mana-mana kabilah lain, 1/4 daripada rampasan perang adalah milik ahli keluarga diraja. 1/4 ni sangatlah banyaklah yang dimiliki oleh keluarga Adi bin Hatim ini yang merupakan raja kepada kabilah tersebut. Jadi bila dia dengar tentang Rasulullah dan juga keluasan wilayah yang dikembangkan oleh Rasul semakin tahun semakin bertambah, Adi ni rasa tak selesa dan dia sangat benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Benda ni disebutkan sendiri oleh Adi bin Hatim sebelum dia masuk Islam lah. Dia kata antara yang paling aku benci di semenanjung tanah Arab, nombor 1 adalah Muhammad. Kerana Muhammad menggugat kedudukan aku. Bagi dia, yang dia tak kenal Rasulullah SAW dan dia tak kenal Islam ini, maksudnya dia takut kalau masuk Islam, hilang takhta dia, hilang jawatan dia, hilang kekayaan dia. Dan sebenarnya Islam tak ganggu pun kekayaan jawatan seseorang tu. Seseorang tu dia boleh kekal dengan raja, kerajaan dia, kemewahan dia seperti sedia kala.
Jadi bila Hatim melihat Rasulullah SAW, dia punya kerajaan Rasulullah di Yathrib ketika itu, di Madinah, berkembang, dia rasa tergugat, dia rasa tak selesa, dia sangat membenci Rasulullah SAW walaupun belum pernah berjumpa dengan Nabi. Sampailah satu hari dia dengan hamba abdi dia pun panggil hamba abdi dia yang mengembala unta dia yang begitu banyak. Dia kata, dia panggil hamba abdi dia kata, tolong asingkan unta-unta betina yang gemuk duduk di satu tempat. Kemudian tambatkan unta-unta wanita yang gemuk tadi ni di satu tempat dan letak di satu tempat yang dekat dengan kawasan penginapan saya. Maksudnya ada sesuatu yang dia rasa. Benda ni, kisah ni berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. 9 Hijrah ni maksudnya di akhir-akhir hayat Nabi lah, sebab Nabi wafat tahun 11. Nabi wafat tahun 11, 9 ni dah di akhir hayat. Apa yang berlaku di kabilah Tai ini ialah raja mereka dah rasa tergugat. Dia nampak kerajaan Rasulullah semakin hari semakin berkembang dengan cepat, ke satu daerah kan. Ramai raja-raja Arab yang kecil-kecil ni di semenanjung tanah Arab ni yang banyak yang sudah pun memeluk agama Islam. Jadi Adi ni dia dah rasa macam sesuatu, dia pun bagi tahu kat hamba abdi dia untuk kumpulkan harta dia yang paling berharga, unta lah waktu tu, unta lah. Dan dia kata di Yathrib ada satu orang yang mengaku kata dia Rasul, namanya Muhammad. Kalau tentera dia sampai masuk ke negeri kita, maka bagi tahu kepada aku cepat-cepat, kata Adi bin Hatim. Maka berlalulah beberapa hari, minggu begitu, dalam tempoh yang sangat singkat daripada apa yang dirancang oleh Adi bin Hatim, yang duk rasa ni, dia dah macam dah boleh expect, dia dah macam boleh jangka, maka tentera yang Nabi hantar pun sampai. Pasukan untuk berdakwah, pasukan untuk menyebarkan Islam sampai. Kemudian hamba abdi dia pun pada hari yang para sahabat sampai tu, maka mereka pun hamba abdi dia pun berlari dengan laju bagi tahu, wahai tuan, tentera Muhammad dah sampai. Maka Adi bin Hatim ni memang dia dah susun. Dia memang dah buat plan. Dia tahu kemarahan tentera Rasulullah untuk menyebarkan Islam. Lalu dia pun memang dah siap. Dia kata dia pun dalam keadaan yang begitu tergesa-gesa. Dia panggil isteri dia, panggil anak-anak dia, keluarga terdekat, kesemuanya dia himpunkan keluarga terdekat untuk menuju ke Syam, menuju ke Syria, Palestin. Dan mereka begitu kalut, tergesa-gesa pergi ke sana sampai tak sempat untuk mengira. Dia tak dan tengok betul-betul ahli keluarga dia siapa seorang-seorang. Kita kalau tuan-tuan, kalau diserang, daerah kena serang ni, memang kita kalut lah, tak dan kalut sampai tahap tu memang kita tak sempat dah nak tengok anak menakan yang mana tertinggal, adik kita, adik ipar kita, kakak kita, ayah, mak kita. Semua itulah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada semua umat Islam keamanan yang berpanjangan di seluruh dunia ni, insya-Allah. Jadi dalam keadaan gopoh-gapah tu, dia nak pergi menuju ke Syam dengan harta dia yang dia bawa sebagainya. Dalam perjalanan, bila sampai di satu tempat yang dah selamat, dia pun berhenti. Rupanya adik perempuan dia tertinggal. Adi bin Hatim kata, aku tertinggal adik perempuan aku di kampung yang agak jauh daripada tempat kami duduk kan. Mak ayah abang semua duduk dekat dah, nak menakan sepupu kan. Pak penakan duduk dekat. Ada satu orang adik perempuan, dia tak sempat untuk arahkan tentera dia pergi ambil. Dia pun tertinggal. Akhirnya dia tak boleh nak patah balik dah, sebab ketika itu para sahabat dah sampai ke perkampungan tersebut. Jadi Adi bin Hatim kata, kami pun teruskan perjalanan, akhirnya sampai ke Syam.
dan memang perkampungan kami didatangi oleh tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Adi bin Hatim, seperti mana yang orang barat hari ini salah sangka dengan Islam, apabila tentera musuh masuk ke dalam sesebuah negeri dan daerah, maka yang akan dilakukan ialah kerosakan dan pembunuhan. Begitulah yang berlaku sepanjang tarikh peperangan kemanusiaan. Tidak pernah satu tentera lagi yang mulia seperti tentera Islam yang tidak membunuh orang wanita, yang tidak membunuh kanak-kanak dan orang tua-tua yang lemah, yang tidak membakar rumah-rumah dan ladang-ladang. Ini peraturan yang Allah tetapkan kepada tentera-tentera Islam. Tidak melakukan dalam perang, tidak boleh melakukan kerosakan yang saya sebut tadi ini. Tapi bila tentera Nabi masuk, Adi bin Hatim ingat macam tentera lain lah yang ada dalam sejarah manusia keseluruhannya, tentera Yahudi ke, tentera Rom ke, tentera apa, Mongol ke, kita tengok dalam sejarah peperangan lah, tentera Jepun ke, tentera Jerman ke, kalau masuk mereka akan bunuh tidak kira makhluk. Laki, perempuan, tua, muda, lemah, kanak-kanak, binatang, rumah dibakar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada yang serahmat tentera dan ajaran Islam. Ajaran Islam sangat rahmat, sampai dalam perang pun masih ada peraturan dia lagi. Jadi Adi kata, habislah adik perempuan aku. Kan? Rupa-rupanya adik perempuan dia tidak dibunuh oleh tentera Islam, tapi tentera Islam bawa balik ke Madinah Al-Munawwarah, menjadi salah seorang tawanan. Bila sampai di Madinah, tawanan-tawanan dilayan dengan elok. Dilayan dengan elok. Kata adik Adi bin Hatim, adik dia cerita, kami dilayan dengan elok. Sampailah satu hari, aku melihat Rasulullah lalu di situ, dan aku pun berkata kepada dia, wahai Muhammad, pemimpin, ketua dan pemimpin keluarga kami hilang dan aku pun tak tahu ke mana mereka. Wahai Muhammad, aku satu-satunya wanita yang keseorangan di sini. Bebaskanlah aku, semoga Allah mengurniakan kebaikan kepada Tuhan. Adik perempuan kepada Adi bin Hatim merayu kepada Rasulullah. Nabi pun tanya, siapa pemimpin keluarga kamu? Dia sebut Adi bin Hatim. Maka Nabi pun kata, oh, satu orang yang lari daripada Allah dan Rasulnya. Nabi tak cakap apa-apa pun, Nabi pun pergi. Hari yang kedua, adik perempuan Adi bin Hatim sekali lagi suara kepada Nabi permintaan tersebut. Ya Rasulullah, aku ni tak ada siapa seorang diri, dan keluarga kami, aku tak tahu ke mana keluarga aku semua menghilang. Memang dia tak tahu pun. Dia pun seorang diri, suami dia pun tak ada dan sebagainya. Wahai Muhammad, boleh tak bebaskan aku? Semoga Allah mengurniakan kebaikan kepada kamu. Nabi tak kata apa. Hari yang kedua, kemudian hari yang ketiga, sekali lagi dia cakap kepada Nabi SAW, tapi Nabi pun diam hari yang ketiga. Ada satu orang lelaki berdiri di belakang Nabi bagi syarat kepada adik Adi bin Hatim. Lelaki ni kata, pergi berjumpa dengan Nabi secara personal. Pergi jumpa dengan pemimpin kami, Rasulullah, secara personal, bagi tahu kat dia. Maka adik Adi bin Hatim ni pun, dia pun bangun menuju kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, pemimpin kami hilang, keluarga aku pun hilang, bebaskanlah aku, wahai pesuruh Allah. Semoga Allah mengurniakan kebaikan kepada Tuhan. Kali yang keempat, dia bercakap merayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat yang baik, dengan permintaan, kata-kata yang sopan apa semua. Bila kali keempat Nabi berkata kat dia, aku perkenankan permintaanmu. Maksudnya Nabi bebaskan dia. Adik Adi ni punya seronok, dia punyalah seronok, tapi Nabi kata jangan gopoh. Nabi kata dekat adik perempuan kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ni, jangan gopoh sebab kamu nak pergi ke Syam, tempat tu jauh dan bahaya, sehinggalah kamu ada satu orang yang
dipercayai, barulah dia akan menemankan kamu. Kemudian adik Adi bin Hatim, dia teringat lelaki yang bagi nasihat kepada dia untuk pergi minta ke Nabi kali yang keempat tadi ni. Dia pun pergi tanya lelaki tadi ni. Dia kata, boleh tak temankan aku untuk pergi ke Syam untuk aku mencari ahli keluarga aku. Dan lelaki itu adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi selepas beberapa tempoh duduk di situ, adik dia pun pilih Sayyidina Ali untuk teman pergi ke Syam. Lepas tu jumpa dengan Rasulullah. Nabi bagi pakaian, Nabi bagi kelengkapan untuk musafir, Nabi bagi makanan, Nabi bagi bekal, Nabi bagi unta pula lagi, no? Dan perbelanjaan yang cukup. Maksudnya, sudahlah dibebaskan, tidak diapa-apakan, dilayan dengan baik, dan akhirnya tentera Islam dan Rasulullah SAW sendiri menyediakan pula, Nabi sediakan pula kelengkapan untuk bermusafir. Mulia Rasulullah SAW dan adik kepada Adi bin Hatim pun dengan segala pengalaman dia menjadi tawanan tetapi seolah-olah tetamu di sisi umat Islam yang mulia, Masya Allah. Dia pun membawa pengalaman itu, cerita-cerita itu yang dia alami sendiri balik menuju ke Syam untuk bertemu dengan ahli keluarga dia di sana. Kita akan tengok nanti dalam episod yang seterusnya macam mana abang dia yang sangat membenci Rasulullah ini memeluk agama Islam dan bersama dengan seluruh ahli keluarga dia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.